Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah. Okey, ini adalah sambungan kisah tentang hijab mata terbuka anak Puan Ina. Kalau korang baru discover channel ni, I sarankan you tengok part 1, which is 2 video sebelum ini, iaitu hijab mata terbuka part 1. Sebab dekat situ I ceritakan macam mana Puan Ina ni as a mother, dia kena handle situation di mana hijab anak dia terbuka. So kita dah cerita pasal Mariam tu kakak. Now kita nak cerita pasal adik dia pula yang bernama Latifah. Okay, sebelum I masuk sambung terus kisah tentang adik kepada Mariam ni, iaitu Latifah, I nak cerita sikit tentang pengalaman yang dikongsi oleh Puan Ina sewaktu beliau menjadi pelajar di UiTM Lendu. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Kisah Puan Ina di UiTM Lendu ni, I kena bawa korang pergi tahun 1997. Waktu 1997 ni, I baru sekolah rendah. So waktu ni Puan Ina ni dia enroll masuk UiTM Lendu lah, universiti. Buat anda yang tak tahu UiTM Lendu ni kat mana, dia dekat Melaka. So untuk lepas daftar ni, diorang panggil part 1. Part 1 ni memang abang kata freshman lah. Usually budak-budak UiTM tahulah bila cakap pasal part-part ni. Macam I tak boleh cakap UiTM, but bila selalu dengar orang cerita, so kita dah faham. So part 1, budak-budak baru masuk. Ni masa baru je masuk ni, jadi part 1, masa minggu pertama. I rasa ni minggu-minggu orientation semua ni lah. Seramai 20 orang diletakkan di satu dorm. Masa minggu pertama, Puan Ina ni cerita zaman tu everything was fine. Dapat kawan baru, buat kawan baru, kan, kenal-kenal, rakan-rakan sebilik, ini semua okey, lancar je, lancar. Masuk minggu kedua, mula-mula okey. Mula-mula okey je. Until ada satu hari ni, hari Jumaat. Usually hari Jumaat macam petang-petang lepas kelas macam tu, setengah student dia akan balik. Sebab Jumaat, Sabtu, Ahad. So dia orang akan balik mana-mana family dekat kan. Budak-budak student yang ada family or relatives yang duduk dekat dengan area campus tu, dia orang akan pilih untuk pulang. Tapi tidak bagi Puan Ina. Lepas habis kelas, dia balik bilik. Bilik dorm ni lah. So dia dah balik bilik, dia nak pergi mandi. Masa dia masuk bilik air tu nak pergi mandi, dia ternampak kawan dia, Sofia. Kawan baru lah ni, baru kenal. Sofia ni tengah basuh kain. Dia tegur lah Sofia, "Hey!" Macam biasalah kita kalau jumpa kawan kita macam, "Hey babe!" Macam tu kan. Yelah, kita nampak kawan kita kan tak tegur. Kawan kata sombong pula. Dah lah sembunyi baru-baru kat situ kan. Tapi Sofia ni senyap. Menurut Puan Ina, satu dorm, kira satu campus, satu universiti lah, kiranya semua orang tahu yang Sofia ni sangat peramah, banyak cakap. So bila Sofia tu senyap je basuh baju, saya imagine lah. So dia tegur lagi sekali lah, "Sofia!" Macam tu. Dia berhenti ni cuci tadi dah. Senyap-senyap je kan bila orang tegur, tak nak jawab. Yelah, member pun macam tak nak diganggu. Engkau tegur-tegur lagi. Dia stop. Dia toleh. Dia tenung je Puan Ina. Lepas tu Puan Ina ni macam, suka hati kau lah kan, dapat pandang aku. Bahal kau maybe macam bad mood ke apa kan, tak kira pula. So macam terus masuk mandi. So okay, mandi lah. Mandi, settle. Dia keluar balik, dia tengok Sofia dah tak ada. So macam okay lah, Sofia dah tak ada, maybe dah settle lah baju dia. Baru dia teringat, masa dia tegur Sofia tu, sebenarnya dia nak cakap pasal macam, buku notan kau ada kat aku. Tapi bila dah minah tu macam pelik-pelik tu, dia macam panggil tapi tak terluah apa yang dia nak cakap tu kan. Lepas tu orang tu pula dah pandang dia pelik kan. So dia tak terluah, dia just gerak mandi je. So macam okay lah, tak apalah, dia pulang kejap lagi lah. So dia dah habis mandi kan, balik lah dorm, balik bilik, dah siap-siap. Lepas tu dia macam nak kena hantar buku nota Sofia. Dia bagi tahu lah dia punya roommate yang dia nak pulangkan buku kat Sofia. Sebab dia orang memang semua kenal, semua orang kenal Sofia yang peramah tu, yang tiba-tiba sombong kat bilik air tu. Lepas tu roommate dia bagi tahu, "Weh, kau nak pulangkan buku Sofia?" Weh, dia dah balik lah. Tadi habis kelas dia terus balik. Dia terus caw. Dia tak balik dorm. So Puan Ina dia macam, dia balik? Jadi siapa yang dia jumpa dekat bilik air yang cuci baju tu?
baru minggu kedua dekat UiTM Lendu. Puan Ina ni macam okay, tak nak fikir. So okay lah, hari esok dan hari mendatang tu tak ada apa-apa gangguan. So far so good je, semua okay. So Puan Ina ni pun ingat life okay lah dekat UiTM Lendu tu. Tiba-tiba dah kena usik sekali. Takkanlah sekali tu je. Minggu keempat, baru sebulan. Jadi part 1, Puan Ina diganggu lagi. Kali ni situasi sama juga. Tak balik rumah waktu weekend sebab terlalu banyak assignment. Biasalah bila part 1 ni memang kita akan ada fasa yang macam ya Allah, tak tahulah macam mana nak bagikan masa. Macam semua macam weekend tu memang nak kena siap kat assignment je lah. Bila kita dah part 2, part 3 kita dah tahu nak manage time, ada weekend kita boleh balik walaupun assignment tak siap lagi kan. So hari Jumaat, again hari Jumaat lepas habis kelas, memang Puan Ina ni looking forward nak pergi makan kat cafe ni. Sebab dia kata waktu tu dekat UiTM makan adalah percuma. And hari Jumaat masa kejadian ni adalah hari nasi ayam. So dia dah habis kelas pergi kafe, pergi beratur, ambil tapau. Tak makan kat kafe, ambil tapau sebab nak makan kat bilik. Nak balik bilik, lepas tu nak siap kat assignment. So ingat kan, everything is okay kan. Seronok ni dapat makan nasi ayam ni, seronok ni. Bila tipikal cerita hantu kan, orang lain yang roommate lain dekat dorm, diorang makan kat dewan makan tu. Tapi Puan Ina ni nak dijadikan cerita dia dah tapau tu, dia balik sorang-sorang. Yelah, ini pengajaran ni adik-adik. Bila tengok kawan-kawan lain makan kat dewan makan tu, engkau duduk dewan makan. Kau duduk. Sebab apa? Akak pesan untuk duduk. Sebab di saat semua orang tengah makan, dia dah balik dorm sorang-sorang, dia letak dulu bungkusan tu kat tepi. Dia nak solat dulu. Bagus, nak solat dulu, tak salah. Okay, so pergi ambil wuduk, bersihkan diri semua. Lepas tu ambil wuduk, lepas tu solat Zuhur. Masa tengah solat, waktu solat awal-awal tu semua tak ada masalah. Sampai dekat rakaat terakhir, masa ni tengah duduk antara dua sujud. Dalam solat ni, tiba-tiba Puan Ina terdengar suara nenek tua. Nenek tua tu cakap, salah ayat kau baca tu. Ayat tu baca macam ni. Sebelum nenek tu terus sambung apa yang dia nak cakap, Puan Ina terus sujud. Dia sujud, dia tak bangun-bangun. Dia sujud, tak bangun-bangun, tak angkat muka, tak angkat apa. Sebab suara tu, dia tak tahu sama ada nenek tu baca ayat, tapi because dia dah takut sangat dia tak dengar, atau memang suara tu hilang begitu sahaja. The last thing yang dia remember is suara nenek kebayan. Memang suara wanita tua tu cakap macam ni. So dia memang terus sujud, dia terus block. Memang dalam ketakutan agaknya. So memang tak ingat, it's either nenek tu ada sambung bacaan atau tidak. Dia tak boleh nak ingat. Memang dia sujud, lepas tu dah block everything, suara apa semua tak dengar. Sebab dalam takut gila, gabra gila, dia sujud je sampailah roommate dia semua naik atas. Macam bila diorang macam masuk, macam weh apa pasal ni. Dia memang tak habiskan solat dia sebenarnya, sebab terlalu takut. Sejak daripada kes yang dia terdengar ada suara nenek tua tegur bacaan dalam solat tu, memang dekat blok dia memang terkenal sangat. Orang asyik nampaklah jelmaan nenek kebayan. Dan beliau kata selain itu ada banyak lagi gangguan-gangguan kecil yang dia pernah kena lah dekat UiTM Lendu. Tapi gangguan macam mana dia tak kongsi. Kalau korang nak dia kongsi, korang komen kat bawah. Okey, itu sedikit sebanyak pengalaman seorang ibu. That's why Puan Ina ni, masa anak dia yang first tu, yang Mariam ni dapat gift hijab terbuka tu, walaupun dia dalam panik tu, dia tetap okay, what's next? Kita nak buat apa ni? Pergi jumpa ustaz. Okay, lepas jumpa ustaz kat sekolah tu, what's next? Cari ustaz untuk tutupkan. Macam antara sebab kenapa dalam dia menggeletar, takut bila dengar cerita Mariam ada kawan bernama Izzat tu semua, tapi dia strong untuk Mariam. Macam kenapa dia ada kekuatan untuk bimbing Mariam sikit sebelum betul-betul jumpa ustaz yang tutup hijab tu. It's because Puan Ina ni pun bukan tak biasa lah dengan gangguan-gangguan mistik. Itu cerita Mariam. Now I nak cerita pasal Latifah. Time ni Puan Ina kata tak ingat tahun berapa, tetapi tengah apa orang kata ada hot lah kisah tanah runtuh di Taman Bukit Mewah, Bukit Antarabangsa. Dekat situ adalah berdekatan dengan lokasi rumah nenek. Korang just boleh assume yang memang kiranya kisah ini berlaku di Bukit Antarabangsa. Macam tu lah Lepas je kejadian tanah runtuh dekat Taman Bukit Mewah tu,
Puan Ina perasan Latifah, anak dia nombor 2 ni, dia budak dia suka main sorang-sorang. Itu perkara normal. Tapi Puan Ina perasan yang Latifah ni seolah-olah macam ada imaginary friend. Kalau Mak Saleh panggil imaginary friend. Kalau orang Melayu, kita seram sikit kalau tengok budak bermain dengan sesuatu yang orang tak nampak. Budak kalau main sorang-sorang, dia memang main sorang-sorang. Lain dengan budak yang kita nampak dia macam main sorang-sorang, tapi sebenarnya dia ada kawan. Kalau budak main sorang-sorang, dia makan cakap sesama sendiri je. So dia cakap dengan doll ke apa tau. Itu budak main sorang-sorang. Latifah kalau main sorang-sorang, dia macam main berkawan. So mula-mula Puan Ina ni macam ingat, yelah budak-budak ada imaginary friend. Imaginary friend tu anak Mak Saleh selalu ada imaginary friend. Anak orang Melayu jarang. Anak orang Melayu kalau main sorang-sorang tapi macam main berkawan, itu bukan imaginary friend. Itu kita orang dewasa ni yang tak nampak. Lama-lama Puan Ina ni notice yang kalau naik kereta, dia perhati anak dia Latifah ni dekat belakang kereta lah kan. Bila seat belakang lah, dekat sini Puan Ina macam dapat detect yang anak dia dekat seat belakang tu, dia bukan main sorang-sorang. Dia main dengan kawan. Cara dia bercakap, interact ni semua, ada kawan. Borak, beria, tapi tak ada orang. Walaupun mula-mula asal Puan Ina ni agak macam ini adalah imaginary friend, tapi sebab Puan Ina dah ada pengalaman dengan Mariam, so bila jadi macam ni, Puan Ina terus macam, adakah Latifah juga boleh melihat? Puan Ina ni bawa MPV kan. So bila dia tengok anak dia dekat seat belakang tu main beria-beria, jadi dia mula perhatikan anak dia punya aktiviti harian. Amboi, setiap aktiviti Latifah ni macam betul-betul ada kawan. Nak makan berkawan, nak pergi sana berkawan, nak mandi berkawan, nak itu berkawan, nak tidur berkawan. Ini dah aneh. Puan Ina ni terus ambil keputusan bawa Latifah jumpa ada seorang ustaz pula dekat Kajang. Alhamdulillah, Puan Ina buat keputusan yang sangat baik, iaitu bawa berjumpa dengan ustaz. Sebab ustaz cakap memang betul. Anak dia bukan berimajinasi tinggi. Anak dia Latifah memang betul ada kawan. Ustaz ni explain, dalam proses untuk ustaz ni ustaz ni perlu usir, perlu halau, perlu putuskan hubungan benda Allah ni dengan anak Puan Ina. So sewaktu ustaz tu nak buang, ustaz tu sempatlah berdialog. So benda ni claim dia adalah mangsa tanah runtuh, dan dia claim juga umur dia sama, lebih kurang sama dengan Latifah. Sebab tu dia nak kawan dengan Latifah. Tapi ustaz tu pesan, sebagai manusia kita kena selalu ingat yang jin ni memang nak menyesatkan kita, jin dan syaitan. So whatever lah yang keluar daripada mulut ni, tak perlulah nak dipercayai. Sebab kita semua percayakan dia ada konsep roh yang tidak tenteram. Dengan beberapa session rawatan, Alhamdulillah Latifah dapat dipisahkan lah dengan whatever imaginary friend yang mengganggu. And Puan Ina request dekat ustaz tu, if possible tolong tutup juga hijab mata anak nombor 2 dia ni. Alhamdulillah beberapa session dapat tutup hijab Latifah. Cuma yelah, bila kita dah tutup hijab orang, kita tak tutup memory. Jadi sekali-sekala kadang-kadang Latifah suka tanya Puan Ina, macam dia terkenang dia dulu ada kawan. What happened lah? Macam tu. Okay, itu sahaja kisah yang ada untuk kongsi dengan kalian tentang hijab mata terbuka part 2, which is kisah Latifah. Latifah ni kisah dia tak sepanjang kakak dia Mariam, because yelah, ibu bila ada pengalaman handle kakak tu macam mana, so bila jadi dekat adik, langkah cepat dan tepat dapat diambil. Dari kisah ni, I nak tekankan kat sini that I bukan nak sebarkan ideologi kepada sesiapa kat luar sana, kalau hijab anda terbuka sila tutup, itu lebih baik. Tidak. Kalau dengan izin Allah dapat tutup, Alhamdulillah. Tapi ada setengah orang dia pergi berubat, tak dapat, Allah tak izinkan tutup. Memang Allah bagi dia kebolehan yang lain daripada lain macam tu. So dekat sini I nak tekankan, I cerita kisah Puan Ina ni, macam mana dia sebagai seorang ibu yang kena handle bila dua-dua anak dia ni hijab terbuka, dan keputusan beliau adalah untuk tutupkan hijab anak-anak dia, sebab tu bagi dia adalah yang terbaik dan Allah izinkan. So the kids sampai sekarang memang
hijab dah tertutup. Kalau anda yang mendengar ni and you're a mother yang ada anak with special gift ni, kalau you nak cuba cari ustaz untuk pergi tutup, it's up to you. Kalau you tak rasa, you rasa biar je dulu, nanti biar anak decide pun, it's okay. I tak ada, bukan niat saya untuk sebarkan ideologi yang macam siapa-siapa anak hijab terbuka sila tutup. Tak, I kat sini cuma nak ceritakan kisah, nak kongsi pengalaman Puan Ina kepada orang ramai. Selain hanya sebagai hiburan, boleh juga jadi something yang kita boleh refer, like what to do if we are in that situation. Itu sahaja. So macam I selalu pesan dekat semua viewers I, anggap kisah seram Farah Faisal ni satu hiburan. Mana yang baik, mana yang positif, kita jadikan tauladan. Mana yang kita rasa tak betul, mana yang kita rasa macam tak elok, kita jadikan pengajaran supaya kita lebih alert dengan kehidupan and supaya kita boleh buat keputusan yang lebih baik, supaya kita pun tak tersilap dalam membuat keputusan. Macam itulah. Okay? Dan kalau anda ada story, ada kisah seram, kisah lebih kurang sama atau kisah yang lain, when it comes to mistik-mistik ni, korang boleh je hantar story tu dekat email I ada letak kat bawah ni. Boleh sembang-sembang kat Twitter, Instagram. Hantar story dekat email lebih better. Sebab yes, I mention minggu lepas kan ada orang hantar story kat Facebook. Cuma I takut bila you hantar kat Facebook tu, I takut I terlepas pandang. Sebab macam I cakap, Facebook tak ada siapa jaga. Jangan risau, I tak pernah reject mana-mana story. Kalau you rasa macam aku dah hantar lama, kenapa tak keluar? Sebab dia ada queue. So sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Kisah siapa pula I nak share, korang kena tunggu. Sebab so far tak pernah ada orang yang hantar kisah yang tidak seram kepada I. Gitu. Bye. Assalamualaikum.